بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah mengikut sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan sebahagian daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan terlebih lagi kita rasa syukur kepada Allah. Terima kasih sungguh-sungguh pada Allah di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga kepada hari ini. Tidak lupa juga untuk kita sampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun qudwatun hasanah sepanjang zaman, kullu zamanin. Baik, alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah sementara waktu kengkang, waktu yang senggang ini antara maghrib dengan isyak, kita niat iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita duduk saja dan niat kerana Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, saja aku niat i'tikaf di masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan kepada Allah, moga dijadikan kita ini sebagai ahli zikrullah, orang yang suka duduk di dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Dan diletakkan juga dalam kalangan kita sebagai talibul ilm, sebagai pencinta, sebagai penuntut ilmu, sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam liang lahat nanti. Baik tuan-tuan muslim-muslimat dan dirahmati oleh Allah. Sebelum itu tuan-tuan muslim-muslimat, mohon maaf, sepatutnya dijadualkan adalah Ustaz Fairuz Yusof di atas kekangan masa yang dia tidak dapat hadir. Jadi sebagai ganti malam ni. Bukannya untuk mengganti beliau sebagai yang memangnya dikenali oleh orang ramai sebagai seorang penceramah yang hebat, seorang pengkuliah yang hebat, pendakwah yang hebat. Dan insya-Allah kita malam ini sebagai perkongsian untuk kita, moga-moga dengan yang sedikit ini kita dapat bawa balik ke rumah kita dan seterusnya dijadi pedoman, ibrah, pengajaran dalam seluruh kehidupan kita insya-Allah. Baik tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah. Pada yang sebelum ini kita membicarakan satu kitab mukhtasar ataupun ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimallahu taala, yang ringkasannya mukhtasar li kitab Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin. Kitab dia nama Mau'izatul Mu'minin, Syekh karangan Syekh Jamal Al-Qasimi. Tapi malam ini tuan-tuan terpanggil rasa untuk kita memulakan kembali kitab yang semakin panas, yang semakin diwar-warkan. Padahal itu kitab-kitab yang lama, kitab yang menjadi asas kepada pengajian-pengajian pondok di madrasah sebelum dia memasuki kepada pengajian-pengajian yang lebih mendalam, iaitu kitab Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
Kitab Hadis Arba'in, hadis 40 pilihan susunan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, bukan kata untuk kita saja-saja, tapi untuk kita jadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bicarakan insya-Allah malam demi malam, satu demi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, moga menjadi pegangan yang utuh dalam kehidupan kita. Apa yang istimewa sangat kitab Imam Nawawi rahimahullah taala Matan Arba'in hadis 40 sampai ditentang, sampai gusar menjadi kegusaran pada setengah pihak. Itu bukannya kita nak pertikaikan, bukan, tapi nak ceritanya balik pada diri kita sendiri. Kita kenal tak siapa Imam Nawawi rahimahullah taala? Kita apa yang dia karang, itu yang menjadi persoalan pada kita. Kita belajar ataupun tidak belajar. Yang jadi panas tu tak kisahlah. Yang penting pada diri kita sendirilah. Tuan-tuan, kalau diluluskan ataupun dijalankan di sekolah-sekolah agama ataupun di sekolah-sekolah kebiasaan untuk pelajar-pelajar Islam, menjadi satu malu untuk kita. Malu untuk kita sebab budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang umur dia lebih rendah daripada kita mengaji sampai habis kitab Matan Arba'in hadis 40. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Matan Arba'in ini karangan Imam Nawawi rahimallahu taala, atau nama lain dia, nama yang betul, bukan nama yang lain, nama yang betul dia Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Dah tu main kat mana main Nawawi itu adalah berdasarkan nisbah kepada tempat, iaitu bernama Nawa di Damsyik. Dia lahir di sana. Seorang tokoh yang hebat. Dia karang kitab yang terkenal, antaranya adalah kitab yang banyak di masjid-masjid diajar oleh para asatizah kita, iaitu kitab Riyadhus Salihin. Kitab Matan Arba'in ini jarang mengajar. Jarang orang ataupun ustaz-ustaz ajak, padahal itu adalah asas. Dan kitab ini istimewanya adalah Imam Nawawi rahimallahu taala mengumpulkan, menyusun kitab ini, mengambil hadis-hadis yang boleh dikatakan sahih dan hasan untuk menjadi panduan asas kepada seluruh umat Islam. Kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata 40 saja, banyak. Hadis Nabi banyak. Tapi Imam Nawawi ni dia kumpul, dia susun elok-elok, bukan kata kumpul saja. Yang istimewa kitab Matan Arba'in ini bukan kumpul saja. Imam Nawawi dia susun yang mana menjadi keutamaan daripada awal sampai kepada akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik. Sebelum kita nak memulakan kembali kitab Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullah taala, first kali ataupun pertama sekali kita kena betulkan niat. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita hendak belajar ataupun kita nak menimba sesuatu, adalah kita betulkan niat. Masuklah saya tuan-tuan yang bercakap ni. Kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita timba ini, apa yang kita dengar ini, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting. Dalam kalangan kita ni macam-macam. Ada yang niat dia sebab apa? Sebab nak dengar ustaz cerita benda-benda yang menarik. Nak dengar cerita ustaz-ustaz cerita tentang benda-benda yang terbaru. Ada yang nak dengar isi masa lapang sahaja. Semua mempunyai keazaman ataupun niat yang berlainan, tak sama daripada setiap kita. Walaupun semua masing-masing semua pakai kopiah yang sama, rambut sama hitam, di saf yang sama, di satu masjid yang sama, tapi semua mempunyai niat yang berbeza, tak sama. Tapi dalam apa-apa jua perkara yang kita nak buat, kita niatkan semoga kita melakukan kerana Allah, dan lebih-lebih lagi dalam kita menjadi sebagai seorang yang talibul ilm,
mustami', sebagai pendengar. Moga apa yang kita dengar semakin dekat kita kepada Allah. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelum kita terus kepada permulaan kitab ini. Cerita dulu istimewa dulu. Yang apa yang bestnya, apa yang specialnya kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik. Daripada kita belajar ataupun kita dengar daripada matan arba'in ini, daripada karangan susunan Imam Nawawi rahimahullah taala, daripada hadis-hadis yang terpilih, Imam Nawawi pilih yang mana yang paling penting untuk dijadikan asas-asas penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan kalau belajar ataupun tuan-tuan renung ataupun baca sendiri, tuan-tuan akan perasan dalam hadis ini, hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullah taala bukan hanya berkisar kepada ibadah khusus semata-mata. Bukan hanya kepada ibadah khusus semata-mata, yakni dalam arti kata lain, contohnya solat sahaja, hadis tentang solat sahaja, tentang zakat sahaja, tentang haji sahaja, puasa sahaja, tak. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala dia kumpulkan seluruh, termasuk wa imma, hatta ke dalam hati pun Imam Nawawi rahimahullah taala sentuh. Sampai macam tu. Seluruh kehidupan, aspek kehidupan manusia sentuh. Itulah yang sebenarnya yang menjadi maksud sebenar istilah Islam itu sendiri. Kalau kita tengok karangan kitab Syekh Dr. Abdul Karim Az-Zaidan, seorang ulama mengarang satu kitab Usulid Da'wah. Di sebelum dia memulakan kitabnya Usulid Da'wah, dia membahaskan tentang makna Islam itu sendiri dengan menukilkan beberapa pandangan ulama makna Islam. Macam-macam lah. Antaranya Islam itu adalah menyerah diri kepada Allah. Apa lagi? Islam itu adalah seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, daripada hadis Jibril. Dan ada juga Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan ini ulama, dia menukilkan satu ataupun dia menjadikan iktimad dia di akhir hujah berkenaan dengan apa makna Islam tu adalah dengan mengatakan Islam itu adalah satu cara hidup yang sempurna. Itu yang kita nak pegang. Jadi Islam ini adalah satu cara hidup, bukannya hanya kepada ibadah yang khusus semata-mata. Jadi kalau kita tengok kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala, susunan kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala ini menukilkan hadis-hadis yang terpilih untuk dijadikan asas untuk dijadikan kehidupan kita menjadi selari dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam kita, insya-Allah taala. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan pendahuluan. Apa-apa kitab kita nak mulakan, kita mulakan dengan pendahuluan. Bukan pendahuluan daripada saya, tuan. Pendahuluan daripada pengarang kitab dia. Ramai orang yang baca kitab, dia baca kitab, dia baca terus. Dia tak baca pendahuluan. Sedangkan pendahuluanlah pendahuluanlah satu bab fasal yang sangat penting dalam apa-apa pengajian. Sebabnya adanya pesanan yang khusus, adanya pesanan-pesanan yang sangat penting untuk si pembaca. Yang kita ni lah, yang jahil ni, yang fakir ni, banyak maksiat ni kepada Allah ni. Jadi kita kena baca apa yang dia harapkan daripada kita, apa yang dia harapkan, apa setelah kita baca ini, apa yang kita dapat. Baik. Berkatanya Imam Nawawi rahimallahu taala, qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa khairi fid darain. Segala pujian hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam, penjaga langit dan bumi, pentadbir urusan makhluk seluruhnya, pengutus rasul-rasul, selawat dan salam ke atas mereka, kepada seluruh mukallaf untuk memberi petunjuk. Baik. Maka Imam Nawawi rahimallahu taala, tu pun ustaz nak cerita noh, ustaz nak urai juga noh, puji-pujian. Noh. Tuan-tuan,
Bukan biasa. Puji-pujian ni kita nampak kat dunia, nampak biasa, sebut Alhamdulillah. Tapi di Yaumul Mahsyar nanti, tamla'ul mizan, penuh di neraca mizan. Tak nampak lah, tak nampak, sebut Alhamdulillah pun tak ada apa. Tapi yakinlah apa yang kita perbuatkan kerana Allah, ibadah yang kita buat ni semuanya akan diperlihatkan oleh Allah satu persatu. Wa imma perkataan Alhamdulillah. Jadi pengarang kitab ini dia memulakan dengan ucapan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan ucapan puji-pujian kepada Allah. Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Mengingatkan kepada kita, kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mula, Imam Nawawi rahimahullah taala mula dengan pujian bahawa Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekalian alam. Maksudnya ghairullah, selain daripada Allah adalah makhluk. Termasuk kita lah. Jadi pujian-pujian hanya layak bagi siapa? Bagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penjaga langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga langit dan bumi, mentadbir seluruh urusan makhluk seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mentadbir segala-galanya. Wa imma sebesar zarah pun itu adalah dalam pengetahuan Allah. Itu bab akidah tuan. Ilmun dalam pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tak sama dengan pengetahuan kita. Tak. Kita ni bersifat dengan hawadith, dengan baharu. Kita ni baharu lah. Kita benda baru. Kita tahu pun pengetahuan kita pun terbatas. Dah tu sama tak pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita? Tak sama. Bahkan pengetahuan Allah lebih daripada makhluk itu sendiri. Lebih mendalam. Sebab Allah Ta'ala lah yang mencipta. Allah Ta'ala lah mengetahui apa yang diciptakan. Baik. Kemudiannya, pengutus rasul-rasul selawat dan salam ke atas mereka. Ya, tengok tertib tuan-tuan. Ulama-ulama tulis tak. Pujian kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah, kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab ketika kita mana-mana pun kita nak berhajat kepada Allah ataupun kita nak mula ucapan, itu ada adab lah. Doa, kita doa tadi imam kita baca alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Mula pujian, selawat dan salam. Itu adab. Tuan-tuan, kalau seorang tu dia nak terima anugerah daripada raja ataupun seorang yang istimewa, pentadbir ataupun bukan pentadbir lah, ataupun inilah sultan di satu tempat, dia perlu mempunyai adab-adab. Nah, tu manusia lah. Kita. Ya, adanya sembah pati, adanya sembah maklum, adanya adalah etika sebagai seorang rakyat. Nah, dia nak jumpa, nak ambil, terima anugerah ni. Pakai lawa-lawa kan. Pakai lawa-lawa. Ada dalam kalangan kita ada yang pernah terima anugerah. Tuan Bilal kita pun pernah terima anugerah. Pakai baju ikut prosedur SOP. Tak boleh masuk kalau tak ikut SOP, tak boleh masuk. Lepas tu penuh dengan adab, kesopanan dan kesusilaan. Itu dengan manusia. Tambah kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja. Allahumma salli alaihi. Lagilah kita kena merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada kekasih dia siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dan menjelaskan kepada seluruh mukallaf untuk memberikan petunjuk dan menjelaskan syariat agama. Siapa dia ni rasul-rasul ni? Rasul-rasul ni adalah yang memberikan petunjuk, yang memberikan mendakwahkan supaya untuk mengikut syariat agama, memberi penjelasan untuk umat dia ikut kepada
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tugas rasul-rasul. Yakni kepada seluruh mukallaf. Baik. Dengan segala dalil yang putus dan bukti yang terang. Baik. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pun ada bab akidah kan? Ni pun ada bab akidah. Rasul-rasul ini tugas dia menyampaikan wahyu, menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang lelaki. Tak boleh nabi dan rasul tak boleh daripada seorang perempuan. Penutup segala nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selit sikit akidah. Bab zaman lah, akidah pun boleh pening. Tengok orang tu dia tunjuk perkara pelik sikit, mula angkat sebagai mula-mula sebagai inilah, sebagai tok guru, kemudian diangkat sebagai wali, kemudian wali terus silap jadi sebagai nabi. Takut tu benda tu duk mai akhir zaman ni macam-macam duk ada. Tuan-tuan kena semat sungguh-sungguh akidah. Akidah ni bukan kata sifat 20 saja noh. Kalau kita belajar Aqidatun Najin, kitab-kitab akidah, adanya akidah kepada Allah. Sebab tu dia sebut tak sebut akidah sahaja, dia sebut aqaid. Aqaid macam jamak, plural. Akidah antaranya kepada keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad, kepada rasul-rasulnya. Kena tahu, pegang sungguh-sungguh. Baik. Kemudiannya kita pula memuji ataupun selawat dan salam kepada Nabi Muhammad ada atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut apa yang kita duk belajar ataupun kita dengar tiap-tiap minggu daripada khatib yang membaca khutbah, sama ada kita dengar ataupun kita tidur. Habis ending. Kan? Khatib sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Itu dalil dia lah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat dan salamlah kepada dengan penuh penghormatan. Jadi tak timbul atau apa duk selawat sangat, apa duk ni selawat salam banyak-banyak ni pasal apa? Kalau tuan-tuan guru kita anjurkan untuk kita selawat salam 1000 sehari 1000 noh. Macam-macam lah tertib-tertib yang diberi panduan oleh ulama-ulama. Untuk kita ni lah, kita yang ibadah kita kurang, kadang main-main solat pun main-main, kadang khusyuk tak khusyuk. Ni untuk kita lah. Itu ulama garis panduan 1000, ada yang kata 100 dan seumpamanya, macam-macam kaedah. Yang paling penting kita selawat dan salam. Jadi tak timbul isu kata selawat salam banyak-banyak ni mana dalil ampun terlalu ghulu ataupun terlalu melampau. Tak. Dia tak jadi melampau. Tuan-tuan selawat banyak-banyak pun tak jadi melampau. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat. Baik. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudiannya aku memujinya di atas segala nikmatnya. Pengarang kitab sendiri. Aku memohonkan dilebihkan lagi kurniaan dan kemuliaannya. Aku menyaksikan bahawa penghulu kami Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kekasih dan makhluk yang paling afdal. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia penyaksian syahadah daripada pengarang kitab ini. Siapa dia? Abu Yahya Zakaria Muhyiddin Ibn As-Salah An-Nawawi. Ataupun Imam Nawawi, penyaksian. Dan kekasih dan makhluk yang paling afdal, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling termulia. Dan tu orang kata, Ustaz, Nabi Muhammad ni manusia juga. Mana manusia? Tapi manusia yang termulia, yang paling mulia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan dengan Al-Quran yang agung, mukjizat yang berterusan di sepanjang zaman. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Itulah adalah mukjizat yang
sehingga kini masih kekal. Al-Quran wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang kepada kedua-duanya dan tadillu abadan abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnatin Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat lah. Tuan-tuan, kalau mukjizat ni kalau nak tahu, nak kita mukjizat ni benda pelik. Benda pelik yang diberi kepada utusan-utusan Allah menjadi bukti tentang apa yang disampaikan itu adalah benar daripada Allah. Dah tu ada benda-benda pelik tak yang link bagi pada manusia? Link ada tak? Ada. Ada sihir, ada ihanah, ma'unah dan sebagainya, banyaklah. Tapi khusus kepada nabi-nabi dan rasul adalah mukjizat. Dah tu kita tengok orang biasa, ustaz mukjizat bukan? Itu mungkin dia jadi karamah. Kalau orang yang soleh dia karamah. Tak boleh tiba-tiba tuan-tuan tengok dia, ini dia jalan sikit, dia doa, tiba-tiba hujan turun. Tu mungkin karamah. Tu bukan tak jadi mukjizat. Mukjizat ni hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja faqat. Tuan-tuan. Mukjizat tu kekal. Dia benda pelik lah Al-Quran ni. Al-Quran dah beratus-ratus tahun. Beribu lah. Ratus, beribu. Bukan ratus. Sampai sekarang tu ada. Dan tiada siapa pun yang dapat mengolah ataupun mereka cipta ayat yang sebanding dengan ayat Al-Quran. Fa'tu bi surah mimithlihi wad'u syuhada'akum. Cabaran daripada Allah SWT. Datangkan sebanding surah seperti ayat Al-Quran. Wad'u syuhada'akum. Sekiranya kamu mendakwa kamu daripada orang-orang yang benar. Fa'in lam tafa'alu wa lam tafa'alu. Allah SWT kata apa? Kamu tak boleh buat dan kamu tak boleh buat selama-lamanya. Allah Ta'ala kata. Tak boleh buat dan tak boleh buat selama-lamanya. 2 kali Allah Ta'ala takkid kan. Tegas sungguh. Kumpullah setakat seramai mana pun orang penyair-penyair, orang yang hebat, cendekiawan, tak dapat mengubah ataupun menjadikan satu ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Baik. Kemudiannya dimuliakan juga dengan sunnah yang menjadi petunjuk kepada mereka yang memerlukan bimbingan. Dia kata dimuliakan juga menjadi mulia bagi siapa yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang inginkan kepada bimbingan. Inginkan kepada bimbingan. Yang mana orang yang tak inginkan bimbingan, dia tak dapatlah hidayah tu. Kalau orang yang nak kepada hidayah, dia dapat apa yang dia niatkan tu. Dikurniakan kepada jawami'ul kalim dan agama yang mudah, di Islam sendiri. Selawat dan salam Allah ke atasnya dan seluruh para nabi dan rasul, keluarga mereka dan seluruh para salihin. Tu pengarang kitab. Tu baru satu penggan. Bukan pendek lah, panjang. Satu penggan tu panjang. Nak tu ulama-ulama dulu tulis tertib. Kadang satu, bukan kata sehari siap. Berpuluh-puluh kitab mereka rujuk. Lepas tu ada yang ulama yang setiap kali dia tulis, dia solat hajat, minta doa kepada Allah. Antaranya yang ulama yang ke belakang sikit ni. Kalau Imam Nawawi lagilah. Setiap kali berdoa kepada Allah nak tulis kitab apa. Baik. Jadi ulama-ulama sentiasa minta petunjuk pada Allah setiap kali nak memulakan ataupun nak menulis satu-satu fasal. Bahkan ada yang setengahnya nak tulis satu penggan pun dia minta hidayah pada Allah, doa pada Allah. Yang kita senang-senang membahas ataupun menentang apa yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Baik. Sesungguhnya kami telah, qala al-musannif rahimallahu taala, sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum wa ardah, daripada berbagai jalan tariq dan dengan berbagai riwayat.
Ramai tak ni? Berapa orang sahabat ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang sahabat. Ramai meriwayatkan satu hadis Nabi SAW, tetapi dengan jalan ataupun tariq. Dia sebut tariq. Tariq tu jalan lah. Ataupun jalan ataupun dengan pelbagai riwayat. Hadis yang seakan seumpama, sama. Tengok hadis ni sama, tengok hadis ni sama, lebih kurang sama. Macam tuan-tuan tengok satu hadis Nabi SAW yang seakan sama, adalah hadis tentang kelebihan solat berjemaah. Salatul jama'ati afdalu min salati fardhi bi 27 darajah. Siapa yang bersolat berjemaah 27 kali ganda, dan beberapa riwayat yang lain 25, 25, 23 dan seumpamanya. Itu riwayat yang lain. Ada yang kata 25, 27, 23. Ini pun sama, tuan-tuan akan tengok. Riwayat yang pelbagai. Dan yang utamanya hadis Nabi SAW, man hafidha ala ummati. Ni cerita. Imam Nawawi nak cerita tentang kelebihan 40 hadis. Pasal apa 40? Pasal apa tak jadi 30? Pasal apa tak jadi 20? Pasal apa tak jadi 10? Daripada mereka lah. Tak. Semua ikut sunnah. Tuan-tuan nak ikut, nak tulis kitab pun ikut sunnah. Imam Nawawi. 40 tu ada nilai. Waktu yang dia pun ni mereka 40. Yang kita tahu 40 hari. 40 hari tu yang kita tahu lah. Dia ikut sunnah lah. Mereka ambil dalil dari situ lah. 40 tu memang sunnah. Nombor 40 tu ada sunnah. Hadis dia. Kemudian pada Rasulullah SAW menyebut man hafidha ala ummati. Sesiapa yang menghafal ke atas umatku. Siapa yang hafal daripada kalangan umatku 40 hadisan. 40 hadis. Min amri diniha, daripada urusan agamanya, din. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah, dibangkitkan dia di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, fi zumratil fuqaha wal ulama. Dibangkitkan dia bersama dengan orang yang faqih dan orang yang ulama. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang hafal 40 hadis. Di yaumul mahsyar nanti dia akan bersama dengan orang yang faqih, orang yang ulama. Masa kat dunia bukannya kata dia pergi mengaji sangat. Dia tak mengaji sangat pun. Kadang-kadang dia pergi mengaji, kadang-kadang tak pergi mengaji. Dia pun bukan jurusan agama. Dia duk rajin dengar tazkirah saja, dengar kuliah. Bolehlah ustaz. Duk selang-selang, duk pergi kerja hari-hari, dengarlah sementara isyak. Tapi setiap kali saya dengar tazkirah, saya dengar satu hadis Nabi. Ustaz beza-beza. Saya pun ambil satu ustaz, satu hadis. Satu ustaz, satu hadis. Dia ambil hadis pendek-pendek. Dalam hadis Nabi SAW ni tak cerita kata suruh hafal hadis panjang-panjang lah. Nabi SAW tak sebut kata panjang-panjang hafal. Tapi Nabi SAW kata hafal 40 hadis. Kelebihan. Baik. Kemudiannya dalam riwayat yang lain. Ni nak cerita riwayat yang lain. Mula dia man hafidha ala ummatil 40 hadisan. Mula dia lebih kurang sama. Man hafidha ala ummati 40 hadisan. 40 hadis. Termakan. Siapa yang hafal 40 hadis. Dalam kalangan umat aku hafal 40 hadis. Ba'athallahu yaumal qiyamah. Tapi berbeza ni dia belakang tu. Dalam riwayat yang lain, ba'athallahu faqihan aliman. Allah SWT akan bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih lagi alim. Azan lah, insya-Allah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudiannya riwayat yang lain menyebutkan ba'athahullahu faqihan aliman. Kalau yang tadi ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Zumrah ni tuan-tuan, zumrah ni maksudnya banyak, sekelompok ataupun sebilangan, ramai. Zumrah ni satu, nak cerita macam mana lah, ramai, sekelompok, ramai. Zumrah, dia tak kata fil ahli fuqaha wal ulama saja, dia kata zumrah, satu kelompok yang ramai dalam kalangan ulama dan faqih. Dalam riwayat lain ba'athallahu faqihan aliman, dibangkitkan dia sebagai orang yang faqih lagi alim. Masa kat dunia dia bukan orang yang faqih, dia bukan orang yang alim. Bukan alim maksudnya bukan alim yang ibadah lah. Kita duk faham ibadah, alim ni orang yang kuat ibadah, kan? Orang yang alim ni orang yang berpengetahuan ilmu agama, khusus dalam ilmu agama. Allah Ta'ala bangkit dia bersama dengan ulama. Dalam riwayat lain Abu Darda radhiyallahu anhu pula disebut wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Sama juga di awal dia, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan, siapa yang hafal 40 hadis, ba'athallahu yaumul qiyamah, ba'athallahu dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama dengan ulama dan bersama orang faqih. Tapi yang ni daripada riwayat Abu Darda. Abu Darda kata apa? Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Maksudnya, dan aku Rasulullah adalah pemberi syafaat dan saksi pada siapa? Siapa yang menghafaz 40 hadis tersebut pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW sendiri yang bersaksi.
Rasulullah SAW sendiri yang akan bagi syafaat kepada siapa yang menghafaz 40 hadis. Baik. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud lagi, dan riwayat yang lain pula lagi, dikatakan kepadanya iaitu orang yang menghafal hadis tadi, masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Ibnu Umar, dia ditulis dalam kalangan ulama dan dihimpunkan bersama, bukan kata faqih dia, bersama dengan para syuhada. Baik. Khulasahnya, ahli hadis mengatakan, sepakat mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Dah tu ada dhaif. Imam Nawawi tulis. Sekalipun diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Kena cerita dalam zaman dah, saya bertanya pula. Ramai para ulama yang mengarang. Pasal apa dia tulis juga? Pasal apa Imam Nawawi tulis juga? Walaupun hadis ni hadis yang dhaif. Walaupun hadis yang dhaif. Walaupun diriwayatkan oleh riwayat yang pelbagai. Tapi Imam Nawawi tulis juga. Ada hadis yang lemah. Tapi ni kita faham lemah-lemah. Pasal apa? Ulama ni Imam Nawawi bukan biasa-biasa. Tapi dia tulis juga. Dia cerita juga. Walaupun ulama yang ramai karang dia, tak terkira banyaknya. Imam Nawawi kata. Antaranya Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Juri, Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim. Banyak, ramai. Kemudiannya, sesungguhnya, pasal apa dia tulis juga, pasal apa Imam Nawawi tulis juga cerita tentang hadis ni. Sesungguhnya aku telah melakukan sembahyang solat istiqarah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan hadis 40 ini sebagai mengikut imam-imam dan para hufaz Islam. Para imam dan para hufaz. Hufaz ni bukan hafiz Al-Quran yang bukan. Orang yang hafaz hadis. Syekhul ulama muhaddisin. Orang yang menghafaz beribu-ribu hadis. Para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa ni iktimad ataupun pegangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Para ulama telah bersepakat bahawa mengatakan bahawa beramal dengan hadis dhaif adalah harus dalam perkara-perkara fadail, dalam perkara fadilat. Sebab itulah Imam Nawawi tulis walaupun hadis dhaif sebagai fadilat kepada kita. Walau bagaimanapun harus hadis ini. Baik. Walau bagaimanapun dia kata tak menjadi pegangan dia, tapi yang pegangan dia yang utama adalah berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dia tak boleh pegang itu saja. Ulama Imam Nawawi rahimahullah taala ni orang hebat. Dia tak pegang pada satu tu je, pegang pada hadis yang sahih. Satu lagi, hadis Nabi yang sahih, iaitu fal yuballigh asy-syahidu al-ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis tentang menyampaikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi cerita juga sebab dia nak sampaikan, ambil fadilat, menyampaikan daripada hadis Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Baik. Sudah setakat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mukaddimah ini tuan-tuan, kita rasa jazbah ataupun kita rasa semangat untuk kita sama-sama kita belajar. Hinggalah ke liang lahat kita insya-Allah. Dan yang paling penting, walaupun dengan sedikit ataupun dengan kita dapat poin yang sedikit, kita dapat beramal sehinggalah kita dijemput oleh Allah SWT nanti insya-Allah. Insya-Allah segala yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu disandarkan kepada diri saya sendiri. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akhir dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.